pada kita melaksanakan solat fardu dan solat sunat, kita juga sama-sama di pihak Allah SWT berada dalam suasana perkongsian ilmu, suasana Raudhatul Jannah, iaitu taman-taman syurga, suasana dalam di bawah naungan para malaikat. Ya, memang kita tidak nampak malaikat itu berada di sisi kita, tetapi Allah, Nabi sendiri menyatakan bahawa orang yang sedang menuntut ilmu itu dipayungi oleh beribu-ribu para malaikat. Dan orang yang menuntut ilmu, selalu saya sebut, maka bagi dirinya akan dimudahkan untuk jalan ke syurga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan bagi menuntut ilmu, sahalallahu lahu, Allah akan memudahkan baginya tariqan ila jannah, jalan ke syurga. Lagi banyak kita menuntut ilmu, lagi mudahlah jalan kita untuk ke syurga. Semoga Allah memberikan kita istiqamah dalam kita melakukan apa-apa sahaja ibadah dan juga dalam kita menuntut ilmu. Ya, bukan kepandaian yang kita cari, tetapi barakah dalam majlis ilmu tu yang kita cari. Kecerdikan, kepandaian, mudah faham, itu adalah hak milik Allah SWT untuk diberikan kepada setiap makhluknya, setiap insan. Ya, tetapi barakahnya itu adalah rahsia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Sekiranya hambanya istiqamah dan terus istiqamah, itulah barakah yang Allah pilih kepada hamba-hambanya yang terpilih. Semoga kita di kalangan orang yang terpilih untuk mendapat barakah dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini, ya, kita tinggal beberapa hari lagi akan menempuh satu bulan yang sangat mulia, iaitu bulan Rajab. Ya, tak sampai beberapa hari lagi. Ya, sekarang dah 25 Jumadil Akhir. Mana ada lebih kurang 4 hari. Ya, 4 hari ataupun 5 hari lagi kita akan masuk ke bulan Rajab. Dan masuk saja bulan Rajab, kita pun menadah tangan dan sentiasa berdoa sampailah ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami ke dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Ya, ulama ada di kalangan ulama berdoa 6 bulan sebelum. Ya, terlampau rindunya pada bulan Ramadan, ulama berdoa 6 bulan. Ya, mana setengah bulan lagi nak sambut bulan Ramadan, dia dah berdoa. Ya, kita ni orang awam, itulah keadaannya. Dan masuk bulan Rajab, kita pun berdoa lah. Semoga kita sehat walafiat untuk beribadah seberapa banyak mungkin pada bulan Rajab, seberapa banyak mungkin pada bulan Sya'ban, dan pecut ya pada bulan Sya'ban dan Ramadan. Ramadan tu berlebih-lebih lah, sebab dia Sayyidus Syuhur, ya, penghulu segala bulan. Jadi insya-Allah pada malam ini kita masuk, kita skip terus ke pelajaran yang ke-13, sebabnya yang pada mengenai huruf-huruf itu adalah rekasan daripada sifat-sifat dan makhrajnya. Saya terus kepada yang lebih penting lah, ya. Walaupun dalam tajwid ni yang pentingnya kita menyebut huruf-huruf itu, ya. Maksud tajwid itu pun tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, ya. Tajwidul huruf, membetulkan sebutan huruf, dan wa ma'rifatul wuquf, dan tahu tempat-tempat waqaf. Secara ringkasnya di muka surat 42, ya, pelajaran yang ke-13. Ya, kita pernah belajar dulu ni semua, ya, kita dah pernah habis buku ni 1 ke 2 kali dah, ya. Kita ulang-ulang lah ilmu ini, murajaah, ya. Apa saja ilmu kalau tidak dimurajaah dia akan hilang. Saya sendiri pun perlu murajaah. Sebelum nak mengajar, murajaah lah, tengok dulu kan. Kita khawatiri apa yang mungkin ada terlepas pandang.
Jadi sebelum nak mengajar tu, di mana sahajalah, di surau ke, di masjid ke, di sekolah ke, sebelum nak masuk kelas mesti murojaah dulu, ya. Boleh tidak sikit-sikit pada mukadimahnya supaya ia tidak hilang begitu saja, ya. Itulah ilmu, ya. Jadi isti'azah pada malam ni pelajaran 13, isti'azah. Apakah makna isti'azah pada bahasanya? Iaitu pada maksudnya kalau kita rujuk dalam kamus, maksudnya pada bahasa memohon perlindungan. Itulah dia. Itu bahasa kamus, ya. Kalau kita rujuk cari dalam kamus bahasa Arab ke bahasa Melayu, kita pun cari isti'azah. Ataupun kita carilah, sekarang canggih kan, Google Translate. Kita carilah, klik bahasa Arab, lepas tu klik kanan dia, klik kanan, kita tulis isti'azah dalam bahasa Arab. Lepas tu kita klik ke kanan tu, kiri, kanan, ke bahasa Melayu. Dia akan beritahulah memohon perlindungan. Itu bahasa kamus, maksudnya dalam kamus. Tetapi apakah maksudnya dalam ilmu tajwid? Isti'azah ni apa? Maka dijelaskan pada istilah lafaz yang menghasilkan perlindungan dan naungan Allah daripada syaitan yang dilaknat. Isti'azah juga dikenali sebagai ta'awuz. Jadi isti'azah ni apa? Lafaz yang kita mohon kepada Allah SWT supaya dilindungi dan dinaungi oleh Allah SWT daripada syaitan yang dilaknat, syaitan yang direjam. Rejam dan laknat tu adik-adik lah, ya. Jadi isti'azah itu adalah tajuknya. Tajuk dia apa? Isti'azah. Apa maksud isti'azah? Kita mohon kepada Allah supaya Allah lindungi kita daripada syaitan. Itu ringkas dia, ya. Kita semua sedia maklum, syaitan ni adalah makhluk yang sangat-sangat dimurkai, yang sangat-sangat murkai oleh Allah SWT, ya. Dan dia ditangguhkan oleh Allah SWT pembalasannya, sebab dia minta kepada Allah. Qala rabbi anzirni ila yaumi ba'tsun. Ya Allah, ya Tuhanku, tangguhkanlah azab ni sehinggalah hari kiamat. Dia dah confirm dah neraka tempat dia, tapi diminta kepada Allah SWT. Jadi kalau kita fikir secara logiknya, secara keimanan kita, yang kita percaya pada Allah, setan tu yang bega, yang confirm masuk neraka, doa dia dimakbulkan, betul tak? Ya, dalam surah apa? Surah Al-Hijr tu, ya, dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ditangguhkan azabnya. Relax dulu, bagi dan lekor manusia tu, ya. Kenapa dia dijadikan? Allah nak menguji kita, siapakah di kalangan ciptaan Allah ini yang terbaik, yang tak mada dia tipu daya syaitan, ya. Tak ikut, ya, dalam surah Al-Hijr. Qala anzirni ila yaumi ba'tsun. Kata iblis, syaitan dan iblis, ni dia. Ar-Ra'du Al-Hijru, Ibrahim Al-Hijru, ya. Ada tu ayat, ada surah-surah ni ayat dia pendek. Ni. Okey, yang ni perbualannya, perbualan iblis dengan Allah SWT. Ya, maka Allah SWT merintahkan fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Ya, maka telah sujudlah para malaikat semuanya ajma'un illa iblis, kecuali iblis, ya. Aba, dia bega. Aba ni dia enggan, bega lah, ya, tongkar.
Ya, bahasa orang gadis ni tongkat. Dan bahasa kita lah. Kemudian ayyakuna ma'as sajidin. Dia tak nak sujud. Maka berkatalah qala ya iblis malaka alla takuna ma'as sajidin. Berkatalah Allah SWT kepada iblis, wahai iblis. Allah dah tahu dah. Dia nak menjadi pengajaran kepada kita. Dah confirm dia, dia tak ada sujud. Qala, berkatalah Allah SWT, berfirman Allah SWT, ya iblis, wahai iblis, malaka alla takuna ma'as sajidin. Kenapa kau ni tak nak sujud pada Nabi Adam? Qala lam aqul li asjuda li basharin. Apa dia sujud pada manusia? Li bashar. Kan? Khalaqtahu min tin. Dia ni kau cipta daripada tanah. Ya. Dia dicipta dari tanah. Buat apa? Dia sembah. Pada ayat lain Allah dia berbangga, takbur. Khalaqtani min nar. Aku dijadikan daripada api. Ya, bongkaknya, takburnya iblis. Jadi takbur ni adalah sifat paling lama sekali. Sifat yang wujud paling lama. Sebelum kejadian manusia dah ada sifat takbur ni. Siapa yang mula-mula? Iblis. Ya, dan kudu. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Maka bila Allah dengar pernyataan tu, keluarlah kau daripada syurga ni. Fa innaka rajim. Maka sesungguhnya engkau rejam, engkau dilarang. Wa inna alaikal la'nata ila yaumiddin. Sesungguhnya aku melaknat ke atas engkau sehinggalah hari kiamat. Ya. Maka dia berdoa, dia beribu kepada Allah, qala rabbi inni fa'anzirni ila yaumil ba'tsun. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, maka kau tangguhkanlah masuk dalam neraka ni sehinggalah hari kiamat. Allah terima. Ya, itu mengkonfirm dah neraka jahanam terima doa dia. Kita ni yang ada iman, yang masih lagi Islam, jadi janganlah kita berputus asa dalam berdoa. Janganlah kita berputus asa dalam mendapatkan rahmat Allah. Selagi nyawa di kandung badan kita diuji dengan apa-apa sahaja ujian, maka kita ingatlah Allah menerima doa. Ya, innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya Allah Maha mendengar doa. Ya, lambek copek itu urusan Allah SWT. Yang penting kita jangan putus asa. Tunggu tak dapat. Ya. Ini bukan bonus. Ya. Ini doa Allah SWT, dia nak tengok kesabaran kita. Ya. Lagi sabar, lagi tinggilah dalam doa tu. Innama yuwaffas sabiru ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah kurniakan pada orang yang sabar ni pahala yang mana? Bighairi hisab. Tak boleh nak kira. Lagi lama kita berdoa tak dapat, lagi itu lebih banyak kita sabar, maka kita akan dapat pahala yang tak terkira. Bighairi hisab. Wa basyiris sabirin. Dalam Quran yang kita baca 2 minggu lepas. Bergembiralah orang yang sabar. Banyak lagi cerita orang sabar ni dalam Quran. Semuanya cerita pahala yang besar-besar. Ya, itu cerita tentang isti'azah, bagaimana perlunya kita memohon perlindungan kepada Allah SWT dengan isti'azah. Ya. Jadi hukum membaca isti'azah ni ketika kita memulakan bacaan Al-Quran. Ya, ini fokus pada Quran ya. Sebelum kita baca Quran, kita baca isti'azah. Adalah sunat muakkad. Jadi sunat muakkad dia apa? Sunat yang sangat dituntut. Sunat maknanya bila dituntut, pahala dia besar. Bukan calang-calang pahala dia. Bila sunat muakkad, dia adalah pahala yang sangat besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dapat pahala besar. Itu pun kita tak nak buat. Kan? Termasuklah saya kadang-kadang terlupa. Tu baca kan? Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillah tak baca. Patut mesti auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah disertai dengan bismillah. Dua-dua sama tu. Sunat muakkad. Ya, jadi kita sama-samalah beramal ya. Sunat muakkad mengikut pandangan jumhur ulama. Semua ulama sepakat
mulakan baca Al-Quran dengan auzubillah ataupun isti'azah, hukumnya sunat muakkad. Ya. Dan inilah yang terpilih, inilah kesepakatan ulama sunat muakkad. Jadi lafaz isti'azah apa? Yang masyhurnya, yang selalu kita amal sejak kita belum mula belajar baca Al-Quran ialah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itulah lafaz yang masyhur dan jumhur ulama memilih inilah lafaznya. Aku berlindung diri dengan Allah daripada syaitan yang direjam, syaitan yang dilaknat. Ya. Yang keempat, terdapat 4 cara baca isti'azah dengan basmalah serta awal surah. Ini kaedah bagaimana kita nak baca isti'azah, kemudian bismillah, kemudian kita baca awal surah. Ya, bukan tengah-tengah surah tu. Ini cerita dia awal surah. Macam mana kita nak gabungkan isti'azah, lepas tu kita baca bismillah, lepas tu kita baca awal surah. Jadi 4 kaedah. Ya, itu pernah belajar dan ini yang kita amalkan. Yang pertama, inilah yang masyhur dan inilah yang terbaik dan inilah yang kita amalkan sejak kita belajar Al-Quran. Ya, kita nak tahu 3 je apa cara dia. Tapi yang pertama ni adalah cara yang terbaik, yang memang kita amalkan ya setiap kali kita baca Quran. Apa dia yang pertama? Berhenti pada isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berhenti. Dan juga pada basmalah, kita berhenti pada basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita mulakan awal surah. Qul huwallahu ahad. Tak kisahlah apa surah, yang penting awal surah. Alam nashrah laka sadrak, contohnya. Ya, fokus kita pada 4 kaedah ni adalah nak ajar kita bagaimana isti'azah berhenti, basmalah berhenti, kemudian awal surah. Apa-apa surah. Ya, dalam buku ni dia nyatakan qul huwallah lah. Jangan kita ikut buku dan qul huwallah ikut, tak. Semua awal surah. Ambil awal surah apa? Surah Baqarah contohnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Memang itu kita amalkan sejak dulu. Kita berhenti-berhenti. Ya, dan itu dah lebih baik. Afdal lah. Cara yang kedua, berhenti pada isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian menyambung basmalah dengan awal surah. Maksudnya macam mana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Mana bismillah sambung dengan apa-apa awal surah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Contoh dia. Ya, makna dia berhenti pada isti'azah sahaja. Itu cara yang kedua lah. Cara yang ketiga, sambung isti'azah dengan basmalah sahaja. Dia sambung dua-dua. Dan dia berhenti pada basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu cara ketiga. Sekali ya. 3 ni sambung basmalah dengan sambung isti'azah dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu cara ketiga ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, sambung 3-3 terus.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu cara ketiga, disambung semua dan waqaf pada ayat yang pertama. Ya. Jadi yang terbaik mana? Yang pertama. Kita berhenti semua. Dan itulah menjadi amalan kita sejak kita belajar sehingga sekarang. Dan bila kita dengar cara kedua, cara ketiga, cara keempat, tak salah. Cuma yang paling terbaik adalah yang pertama, kita wakaf atau berhenti semua. Okey. Itu jadi penerangan ini adalah untuk awal surah saja tu. Bukannya di tengah-tengah surah. Ini kaedah untuk awal surah. Kalau tengah-tengah surah, pakai yang nombor 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima. Kan di tengah surah kan. Yang pertama, ya. Sebab tak ada huraiannya kaedah untuk 2, 3, 4 di tengah-tengah surah. Ini ada di awal surah saja, ya. Yang kelima, terdapat dua cara baca isti'azah di awal surah Taubah. Ini baca isti'azah tanpa basmalah. Sebab kita semua sedia maklum, semua maklum. Ya, majoriti semua tahu bahawa surah Taubah ni dia tak ada basmalah. Sejarahnya pun saya pernah beritahu dulu. Kisah dia adalah di awal surah Taubah ini ayat bara'atun minallah itu diturunkan ketika peperangan. Jadi peperangan ni nak dirilitkan dengan bismillah tak sesuai. Sebab bismillah itu ke arah apa? Ke arah kasih sayang. Sedang tengah perang, mana boleh kasih sayang? Mesti nak membunuh kan? Itu sebab tak diturunkan. Ya, salah satu dia punya sirah atau asbabun nuzul dia tanpa basmalah, dia diturunkan ketika perang tu. Perang apa saya tak maklum lah. Perlu kena rujuklah di dalam buku sirah, ya, ataupun asbab nuzul dia. Jadi ringkas dia, kenapa tak ada basmalah? Sebab dia diturunkan ketika apa? Tapi di tengah-tengah boleh baca basmalah. Contohnya kita baca sampailah ayat yang kelima surah Taubah. Kita pun sadaqallahul azim. Sambung besoklah. Besok kita buka balik buku surah Taubah tadi, kita nak mula ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung ayat 6. Ya. Yang tak bolehnya di awal surah Taubah sahaja. Di tengah-tengah tak ada salah, diharuskan. Jadi bagaimana kaedah dia? Kita nak baca isti'azah di awal surah Taubah ni ada 2 saja. Yang pertama, berhenti pada isti'azah, kemudian baca awal surah Taubah. Inilah yang kita amalkan. Ya, bila kita baca sampai nak contoh kita pada bulan Ramadan ataupun kita buat halaqah, ya, pada sebelum surah Taubah adalah surah An-Nahl, surah Yunus, Al-A'raf, surah Araf, surah Araf, An-Nahl, An-Nahl Al-Isra, surah Al-A'raf, Al-Anfal, Anfal surah peperangan. Anfal nak masuk Taubah. Ya, kita pun sampai di ujung Taubah tu pun sadaqallahul azim. Kita pun berhenti. Ya. Jadi orang yang seterusnya nanti pada besok hari, orang yang pertama baca auzubillah lah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bara'atun minallah. Sehinggalah habis giliran dia. Kita sambung sampailah habis surah tu. Ya, tengoklah apa yang ditarget pada malam tu, nak habis sampai surah mana. Okey. Jadi kaedah dia auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang pertama, ya. Kita waqaf. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ya, itu kalau kita mula di awal surah Taubah. Cara yang kedua, kita sambung terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Itu cara yang kedua. Tak ada cara ketiga, cara keempat dah. Dia 2 cara.
dua cara sahaja untuk surah Taubah sahaja sekiranya kita membaca di awal surahnya. Perhatian, isti'azah mana auzubillah lah dibaca kuat, yakni jahar ketika dalam suatu majlis atau masa belajar, dan dibaca perlahan iaitu sir ketika dalam sembahyang atau membaca seorang diri. Ya, makna isti'azah ni kita baca kuat ketika dalam suatu majlis. Ya, majlis kalau di negara Mesir, ya, bila orang meninggal dunia, kalau kita biasa baca Yasin tahlil kan, dia pakai qori yang solat sedap tu, dia pasang kemah besar betul kemah dia, orang duduk. Atau qori yang baca sedap tu, yang bacaannya bagus, duduk lah. Nanti teh berjalan lah, dia bagi teh kocik ni. Orang yang dongar tu dongar khusyuk lah. Ya, dia buat kat rumah, dua rumah dia pasang kemah besar. Yang qori tu, jadi qori tu jadi isti'azah yang dibaca satu majlis. Contoh macam majlis tu, baca kuat lah, macam bertanding tu, tapi bukan untuk bertanding, sebagai apa, melembutkan, meriangkan hati orang yang kehilangan orang yang itu. Itu cara dia. Ya, memang ada kalau tengok kemah besar tu, dia tak ada makan, dia minum teh. Teh kosong tu kocik pula tu, misalnya dia bagilah, habis kan tambah lagi. Ya, kombung minum teh. Kan, dongah dia duduk. Tapi orang tu habis jadi, adalah sikit benda-benda manis, kuih-kuih dia bagi. Kan kita tak ada urusan lain. Ya, tertarik kan? Itu cara dia lah. Itu adat dia. Adat yang menjadi sunnah. Sebab apa sunnah? Ada baca Al-Quran. Macam kita, adat kita sedekahkan ayat Quran. Ya, ada tahlil ya. Jadi majlis macam tu, ataupun kita baca surah Yasin, kan kita baca auzubillah ramai-ramai kan. Itu majlis tu. Atau masa belajar, kita nak mulakan baca kan, kita baca isti'azah dulu. Ya. Dan dibaca perlahan ketika sembahyang. Ya, kita tak pernah lah dongak. Kadang-kadang tu terkuat juga, ada imam ya, kadang-kadang saya pernah lah. Ya, terbaca kuat. Ada satu kesalahan, tak salah. Ya, tapi jangan galak weh, pelik orang baca isti'azah kuat ketika jadi imam. Kan? Ya, kadang-kadang kita lupa, terkhayal kejap kan. Dan sembahyang pun khayal kan. Atau baca seorang diri, sir perlahan lah. Ketika bertadarus, bertadarus taksir, sebenarnya tadarus ni dia tu bukan tunggu bulan Ramadannya, ya. Tadarus ni maksudnya belajar. Ya. Tadarus ni kalau kita faham betul-betul, bukannya kita mengejar kepada nak khatam pada bulan Ramadan ni. Kalau khatam baiklah. Itu pun khatam dalam bentuk jamaah, ya. Dia khatam yang terbaik ni kita khatam sendiri. Ya. Cuba nak meraihkan, hidupkan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran, kita buat macam tu. Ya, nama dia tadarus. Tadarus ni kalau kita terjemahkan saling belajar, mempelajari. Kalau tegur dan tegur kamu bila salah. Kalau sampai khatam, alhamdulillah. Ya, dia sebenarnya tadarus ni tak perlu ada target. Ya, tak perlu ada target untuk malam ni kita target satu juzuk. Ya, sebenarnya kita target betul bacaan tu. Makin lama hari kedua dah okey, tiga lama okey. Tu konsep tadarus. Ya, ambil dia berkata darasa. Darasa dia apa? Belajar. Tadarusnya apa? Saling belajar, mempelajari. Ya, tegur menegur, dan jangan ada sikap apa? Terasalah bila dia tegur. Kalau sehari kena tegur 10 kali, eloklah tu ada orang tegur kan. Daripada kita tak ditegur sebelum ni berpuas, itu salah puas. Lama-lama kita tahulah itu salah puas. Ya, ada jenis macam tu kan. Dia tegur, yang pertama, yang kedua dah tak ada. Baik kuih ayo deh. Ya, contoh kan. Okey. Kita terus, ya, terus kita kena faham. Terus kalau bulan Ramadan bukan kerja khatam. Ya. Kalau khatam, kalau kita dapat tadarus, baca baik dan khatam, itu amat baiklah.
tadarus sampai juzuk 10 ya Ustaz. Tak apa. Itu dah, kita dah menghidupkan sunnah pada bulan Ramadan. Ya, Pak Nabi cakap apa? Tadarus, bukannya khatam. Ya, khatam di bulan Ramadan pun boleh.